Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum puaka sekalian. Salam sejahtera. Selamat malam. Welcome back to my story puaka. Malam ni aku sedih sikit lah geng. Sedih sebab dah berapa tahun dah tak balik raya. Aku risau satu je. Risau nanti bila PKP dah habis, balik kampung, mak aku tak kenal. Ni anak siapa anak aku? Mana ada anak aku rupa macam ayam Belanda macam ni? Dah satu hal aku nak cari sijil lahir. Sebelum tu geng, macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat social media, jangan lupa tag dekat aku Ikmal Hanif, #TeamPuaka. Lepas tu kalau korang free, bosan-bosan rasa macam tak ada masa depan lah hidup aku, jemput-jemput lah follow social media aku. Kelebihan dia apa? Tak ada kelebihan pun geng. Before this, ramai yang tegur aku, "Bang, nak buat cerita seram, buat je lah bang. Tak payahlah buat lawak-lawak. Abang ni spoil lah. Tak best lah buat cerita seram tapi buat lawak-lawak. Dah lah tak lawak." Pui, dia ludah muka aku geng. Diorang tak ludah tapi aku nak tambah, nak bagi rasa kejam tu. Dia sebenarnya macam ni lah geng. Aku buat cerita seram tambah gelak sikit-sikit, walaupun gelak tu gelak bodoh-bodoh. Sebab yelah dekat luar kita dah stres. Dan bila aku buat cerita macam ni, niat aku satu je. Aku nak menghiburkan orang dekat luar. Yelah kita ni hidup dah akhir zaman. Kau nak toksik-toksik nak pergi mana? Dah lah toksik, mulut bau lipas. Marah betul malam ni. Tapi aku minta maaf lah bagi yang tak suka tengok cerita aku. Aku tak boleh buat apalah sebab aku buat apa yang aku mampu dan aku tak boleh puaskan hati semua orang. Yelah aku ni dah lah rupa macam kicap jalin. So cerita for today macam biasalah diceritakan oleh salah seorang tim puaka kita. Sister ni dia kerja dekat salah sebuah universiti dekat Malaysia ni. Memang universiti ni besar lah geng. Dan dia kerja sebagai seorang warden asrama. Kalau aku sebut nama universiti ni, memang semua orang kenal lah geng. Tapi aku tak nak lah sebut. Nanti kalau viral aku kena saman. Before aku sambung cerita, macam biasalah geng, mesti ramai yang rindu lampu merah aku kan. So jom kita tukar lampu merah kita. Nama sister ni Akak Anis. Umur dia 32 tahun. Akak Anis ni merupakan isteri kepada seorang suami dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Seorang baby kecil lagi, seorang baru 5 tahun. Suami Kak Anis ni kerja dekat hospital geng. Dan Kak Anis ni macam aku cakap tadi, bekerja sebagai warden di salah sebuah universiti yang terkenal dekat Malaysia ni. Cerita ni jadi dalam 2-3 minggu lepas, di mana memang kita tahu lepas raya Aidilfitri hari tu, universiti memang kosong, tak ada student. Dan universiti tempat Kak Anis kerja ni memang dah lama tak berpenghuni sebab semua ODL. Korang tahu tak ODL tu apa? ODL ni online dalam learning. Betul ke? Online dan learning. Entahlah, aku English aku tak pandai sangat. Tapi disebabkan oleh ODL tu memang universiti kosong. So, kalau pada waktu malam memang kawasan universiti tu sunyi sepi geng. Yang ada hanyalah beberapa orang polis bantuan dan juga beberapa keluarga warden. Basically, satu college, satu warden. Dekat universiti tu ada 6 college. So, senang cakap, dalam kawasan universiti besar tu ada beberapa orang polis bantuan dan juga 6 keluarga warden. College dekat universiti tu pula jarak dia jauh-jauh. Kak Anis cerita, sebelum ni memang ada gangguan, tapi gangguan ni biasa-biasa je. Kadang-kadang bunyi orang berjalan atas bumbung, kadang-kadang bunyi orang picit loceng, kadang-kadang bunyi orang main guli, benda yang tak ekstrim. Tapi lately gangguan tu makin lama makin teruk geng. College yang Kak Anis jaga ni berada di hujung universiti. Dia kolej yang paling hujung lah, paling tak bergaul dengan orang. Kolej tersebut 4 tingkat berbentuk U. Rumah warden dekat bawah sekali. Belakang kolej merupakan kawasan hutan. Waktu malam
memang standard. Lampu koridor setiap tingkat akan dibuka sebab tak nak bagi gelap. Tapi still suram geng. Sebab bilik dekat kolej tersebut tingkap dia jenis yang cermin macam tu. So kita boleh nampak dekat dalam. Tambahan lagi, setiap lansir dekat bilik tersebut diselak rapi. Kenapa? Sebab nak bagi cahaya matahari masuk. Tak nak bagi bilik tu bau panda geng. Macam mana bau panda? Kau angkat tangan, kau cium ketiak korang. Bau apa? Bau hamis, betul tak? Benda ni jadi pada hari Isnin, di mana suami Kak Anis ni bertugas pada shift malam dekat hospital. So tinggallah Kak Anis dengan 2 orang anak perempuan tadi dekat rumah sorang-sorang. Dah lah rumah jauh sekali daripada orang ramai. Duduk bertiga pula. Ui, seram geng. Pukul 9 malam. 9 malam. Time ni anak Kak Anis yang umur 5 tahun tu duduk kat ruang tamu tengah tengok Upin Ipin. Baby tengah tidur dalam buaian. Kak Anis pula sedang sibuk kemas dekat dapur. Dia tengah lap dapur, dia tengah simpan pinggan, dia tengah cuci mangkuk, tengah bersihkan kucing, apa semua tu. Dan time tu Kak Anis dia nak pergi buang sampah dekat luar. So dia pun keluarkanlah sampah daripada tong, dia ikat elok-elok. Dia pun pergilah berjalan kat orang tamu, cakap dekat anak dia, Siti, Umi nak pergi buang sampah dekat luar jap. Siti tengokkan adik ya. So anak dia yang 5 tahun tadi pun pandanglah. Angguk-angguk tengok Upin Ipin balik. Kak Anis pun bukalah pintu rumah tadi. Prek. Dia biarkan pintu rumah terbuka. Dia pun keluar daripada rumah nak pergi buang sampah. Tong sampah besar berada lebih kurang dalam 20 meter dekat depan. Daripada rumah Kak Anis ni, tong sampah besar kena seberang asrama geng. So Kak Anis pun sarunglah slipper rempit dia. Slipper rempit ni yang jenis tapak tebal macam roti gardenia tu. Dia sarung slipper dia. Dia pun mulalah berjalan nak pergi ke tong sampah besar. Sewaktu Kak Anis baru keluar daripada kawasan rumah dia, tiba-tiba seakan ada angin lembut yang bertiup daripada arah asrama. Macam aku cakap tadi, asrama berbentuk U. Rumah Kak Anis kat sini, tong sampah kat sini. So, Kak Anis kena berjalan lentas asrama. Tapi tak logik geng kalau angin tiup daripada asrama ke sana. Sebab sini bangunan. Mana ada angin nak tiup celah-celah tingkap yang tertutup begitu rupa. Pergila ayat aku. So, lepas ada angin tiup kat muka Kak Anis terus terpandang kat asrama. Dia tengok kiri kanan. Gelap. Koridor adalah cerah tapi malap-malap je lampu time tu. So Kak Anis berhenti kejap. Dia pandang je koridor-koridor kat depan dia. Dan time tu memang setiap koridor suram geng. Tapi still boleh nampak dalam bilik. Masa Kak Anis pandang satu persatu tingkap bilik tersebut, tiba-tiba mata dia seakan tertangkap sesuatu di koridor tingkat 2. Di mana di koridor tingkat 2 tersebut ada satu bilik berada betul-betul di tengah. Dan Kak Anis perasan betul-betul di tepi tingkap bilik tersebut seakan ada satu tubuh yang sedang berdiri di tengah-tengah tingkap bilik tersebut. Tubuh tersebut tak nampak apa-apa geng. Yang nampak hanyalah seakan tubuh manusia tapi berambut serabai mengebang. Dan dia duduk betul-betul kat tengah tingkap, pandang je depan. Kak Anis time tu dia tak cuak, dia memang berani. Dia kecikkan mata, dia nak tengok, tu pencuri ke? Ke kucing? Dan bila dia kecikkan mata, makin lama makin jelas kelihatan yang tubuh tersebut memang satu tubuh. Rambut dia mengebang, mata merah menyala, pandang je ke hadapan. Time tu, Kak Anis sebagai seorang warden yang bertanggungjawab, dia fikir satu je. Dia fikir, kau pencuri ni, kau nak curi katil bawa balik rumah ke? So, berbekalkan plastik sampah di tangan, dia pun berjalan beberapa langkah ke hadapan. Pahlawan sungguh bahasa aku malam ni. Tapi Kak Anis berjalan beberapa langkah sambil pandang benda tu. Dan sewaktu Kak Anis kusyuk cuba cam bentuk benda tu, tiba-tiba datang satu angin yang kuat meniup ke arah mata Kak Anis.
sehingga Kak Anis terpejam. Dan bila Kak Anis genyih-genyih mata dia, tengok balik, hilang. Yang tinggal hanyalah tingkap kosong yang gelap. Kak Anis terus istighfar, geng. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Betul ke orang tu ke benda lain? Ya Allah, ya Allah. Dia bawa plastik sampah tu, tak fikir panjang, dia terus berjalan pergi ke tong sampah besar. Sampai dekat tempat pembuangan sampah, dia pun balik dalam tong, berdebush. Dia pun mulalah berjalan kembali ke rumah. Masa dia berjalan kembali ke rumah tu, dia pandang depan je, tak pandang kiri kanan langsung. Tapi time tu, bulu roma dia dah start naik. Dia dah start rasa tak best. Tapi dari jauh, dapat nampak pintu rumah dia terbuka. So, dia pandang dia pintu rumah dia. Berjalan, sampai dalam kawasan rumah, dia pun terus berjalan menuju ke pintu. Baru nak langkah ke arah pintu, tiba-tiba, debum! Pintu tadi tertutup dengan sendiri. Menghepas. Kuat sangat bunyinya. Gila, puitis betul ayat aku malam ni. Kak Anis berjalan betul-betul sampai depan pintu. Pintu berdebush depan muka dia, geng. Nasib baik Kak Anis tak tercium pintu malam tu. Kalau tak pasal-pasal. Dekat hidung dia ada kesan tombol pintu. Bunyi suara daripada dalam rumah. Panggil, Umi, Umi. Bunyi anak dia lah. Kak Anis pun buka pintu. Bila dia capai tombol tu, tak boleh pusing, geng. Seakan-akan tombol tu keras. Dia pusing kiri kanan tak dapat. Time tu Kak Anis terfikir, terkunci ke? Takkanlah tiba-tiba terkunci. Asal ketat ni ke rosak? Tapi Kak Anis tenangkan diri. Dia panggil anak dia. Siti, tolong buka kunci pintu ni nak. Umi tak boleh masuk. Dan bunyilah dekat pintu tersebut. Seakan macam anak dia nama Siti tadi tengah buka pintu, kecekak. Tak dapat, geng. Kak Siti pun daripada luar usaha juga kecekak. Tak dapat. Seakan-akan tombol pintu tu stuck. Tak boleh nak pusing kiri kanan. Time tu anak dia yang 5 tahun tu dah panik. Umi tak boleh buka, Umi tak boleh buka. Biasalah budak-budak, geng. Dia tahu dua benda je. Upah Ipin nangis. Time ni Kak Anis tenang lagi. Dia cuba tenangkan anak dia. Siti jangan nangis, Siti. Cuba buka elok-elok. Siti pun cuba buka. Anis pun tambah. Siti, maybe terkunci kot. Cuba Siti pulas kuat sikit. Anak dia pulas. Tak lepas, geng. Yang bunyi kecekak tu je. Time ni, tiba-tiba pula, geng, terbunyi dari dalam rumah, baby dia menangis. Uak. Anak dia yang 5 tahun tadi macam cuak lah sebab baby dah nangis. Siti pun ketuk-ketuk pintu. Tong. Umi tak boleh buka, baby nangis. Uek. Baby uek. Siti pun uek. Kak Siti dekat luar tak uek. Dia sabar, dia cuba tenangkan diri. Sampailah, tiba-tiba Kak Anis seakan terdiam, terkaku kejap sambil pegang tombol pintu tu. Dia rasa seakan ada benda sedang memerhati dari belakang. Dan secara tiba-tiba juga bulu roma dia naik dan dapat rasakan aura negatif mula menyelubungi diri dia. Dan Kak Anis decide nak jeling apa ada kat belakang. Bila Kak Anis pandang melalui bahu dia, ternampak di hujung mata seakan ada satu makhluk yang berada betul-betul di sebelah tempat buang sampah tadi. Kak Anis cakap makhluk tersebut tak nampak rupa, tapi daripada hujung mata dia dapat nampak yang satu tubuh tinggi manusia, tapi rambut dia merebang, mata merah, tepat memandang ke arah Kak Anis. Kak Anis rasa tak best, dia terus pandang belakang. Benda tu hilang. Tak ada. Tapi bila Kak Anis pandang depan, dia jeling sikit, nampak dekat hujung mata dia, benda tu ada dekat belakang, geng. Tapi bila pusing belakang lagi sekali, hilang. Member ni padu lah kalau main nyorok-nyorok. Pandang hilang, tak pandang ada. Tapi time ni Kak Anis dah cuak, geng. Ialah dari dalam rumah bunyi anak baby dia nangis, anak perempuan dia 5 tahun nangis melalak-melalak. Dan sambil pegang tombol pintu tu, Kak Anis tenangkan diri, dia kumpul kekuatan dia. Dia mula baca bismillah. Dia baca Al-Fatihah, dia selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pusing.
Dapat buka geng pintu. Pintu boleh buka je, Kak Anis terus terjah masuk dalam. Dan bila dia dah langkah ke dalam rumah, dia pandang kiri kanan. Senyap sunyi geng. Baby tak nangis. Siti elok je tak menangis. Time ni, Kak Anis intai lah. Baby dia nyenyak tidur dalam buaian. Dan yang paling pelik, Siti pandang Umi dia. Cakap, Umi, lama ni buang sampah. Kak Anis tadi dah garu telinga geng. Dia tanya, Siti, tadi adik nangis ke? Siti cakap, tak ada lah Umi. Adik tidur je dari tadi. Umi dia dah macam, uish, garu semualah. Garu kepala, garu hidung. Dia tanya, Siti tadi, Siti nangis ke? Siti cakap, tak ada lah Umi. Siti tengok Upi Ipin ni. Ui, comel suara aku. Tapi persoalan dia, suara siapa yang Kak Anis dengar tadi menangis-nangis kalau bukan suara anak-anak dia? Kak Anis pun tutup pintu rumah. Dia kunci. Dia duduk dekat sofa depan TV. Dia termenung kejap geng fikir. Tengah fikir, tiba-tiba baby Kak Anis dalam buaian merengek. Weh, macam vibrate telefon. Dia merengek dan terus melalak. Pergilah angkat dukung, cuba dodoikan. Dodol tidur. Dia cuba dodoikan baby tu. Baby tu tak berhenti menangis. Yang peliknya, baby tu menangis, mata dia terbeliak luas, pandang ke arah Umi dia. Pelik geng, sebab biasanya baby ataupun kita sekalipun kalau nangis, kita pejam mata geng. Gila kau nangis tak pejam mata. Pedih mata babe, kena air mata. Tapi tak, baby Kak Anis malam tu menangis, mata terbeliak, pandang ke arah Anis. Time tu Kak Anis dah resah. Asal anak aku ni tiba-tiba menangis, mata terbuka ni. Dia cuba dodoikan, dia cuba zikir. La ilaha illallah. Waktu Kak Anis cuba dodoikan baby dia sambil berzikir, ada satu suara. Suara yang mengajuk Kak Anis berzikir. Suara tersebut seakan suara garau seorang lelaki. La ilaha illallah. Kak Anis dengar suara tu, terus dia pandang kiri kanan. Kosong, tak ada orang. Yang ada diorang bertiga je time tu. Mana datang suara lagi satu tu? Kak Anis kuatkan suara dia zikir. La ilaha illallah. Suara tadi melawan geng. Dia kuat juga suara dia. La ilaha illallah. Time tu, Kak Anis pandang Siti. Siti muka dah cuak. Kak Anis tanya, Siti dengar ke? Siti angguk, terus pergi kat ibu dia duduk sebelah rapat-rapat. Kak Anis tak fikir panjang geng. Dalam keadaan baby tu menangis, dia terus telefon husband dia. Husband cakap, sorry tak boleh balik sekarang ni, patient tengah ramai ni, pesakit ramai, maaf sangat-sangat. Tak ada pilihan lain. Kak Anis terus call salah seorang warden ni yang merupakan seorang ustaz. 10 minit lepas tu, datanglah ustaz tadi naik motor Chris dengan bini dia. Gedek, parking depan rumah Kak Anis. Terus bagi salam, Assalamualaikum. Kak Anis buka pintu, silakan ustaz tadi masuk. Ustaz tadi langkah kaki je ke rumah tu. Terus dia cakap, puan, panas rumah puan ni Terus Kak Anis cakap kat ustaz tadi, ustaz jemput duduk lah. Kak Anis dah peluk anak dia. Yang satu lagi tengah dodoi. Dia ceritalah apa jadi dekat dia tadi. Dan ustaz tu pun dia ambil air mineral, dia baca-baca, dia tiup, tuang kat tangan, sapu kat muka baby. Baby tadi terus senyap nangis geng. Terus senyap, terus terlelap tidur. Ustaz tadi pun cakap, Puan Anis, jom kita keluar rumah kejap. Tak apa, budak-budak ni tinggal dengan isteri saya. So, diorang pun berjalanlah keluar rumah Kak Anis tadi. Bila sampai depan rumah je, ustaz tanya, tadi puan nampak kat mana benda tu? Kak Anis pun angkat tangan tunjuk dekat koridor tingkat 2, bilik tengah-tengah. Time tu, tingkap tu kosong geng, tak ada apa-apa. Ustaz tadi pun tunduk, dia baca, dia hembus. Bila dia hembus je geng, secara tiba-tiba muncul satu bayangan seakan melintas di depan tingkap dan berhenti di tengah-tengah tingkap. Bayangan tersebut ialah bayangan yang Kak Anis nampak tadi. Tubuh yang punyai rambut gerbang
mata merah. Time ni, makhluk tersebut pandang tepat ke arah Kak Anis dan Ustaz. Kaki Kak Anis dah macam kelapa jelly geng, lembik. Ustaz tadi pun baca-baca. Dia pun hembus. Dan secara tiba-tiba bayangan tadi slowly hilang. Dan tanpa cakap apa-apa, diorang pun kembali dalam rumah. Time tu Kak Anis pun macam dah lega sikit, dah ringan. Ustaz tadi pun cakap, biasalah puan, tempat lama tak ada orang, diorang ingat ni tempat dia. Ini okey puan, tak ada orang. Nanti saya risau kalau tiba-tiba student dibenarkan balik universiti. Tak ke penat diorang nak kena hadap benda macam ni. Cuba bayangkan geng, universiti 2 tahun tak berpenghuni, tiba-tiba nanti korang masuk universiti geng. Korang the first one after 2 tahun tak berpenghuni. Agak-agak siapa ada dengan korang time tu? That's all for tonight gang. Thank you sebab sudi tengok cerita aku sampai habis. Kalau korang suka cerita aku macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Panas betul malam ni gang, berpeluh-peluh aku cerita. Tapi hopefully korang sukalah. Dan jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.